Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, kita sudah pun sampai hadis yang ke-19. Tadi kita baca tentang azan dan iqamah, sunat untuk solat fardu 5 waktu, azan subuh 2 kali, azan gerak, azan subuh, azan Jumaat ditambah azan pertama. Kemudian ada lagi azan kebakaran. Bila berlaku kebakaran, mainkan peranan, ada yang telefon bomba, ada yang bantu mengeluarkan barang-barang berharga, dan kena ada seorang yang melaungkan azan li itfa' al-hariq, azan dengan niat untuk memadamkan kebakaran. Kalau tak terpadam pun jangan merebak. Yang dah terbakar tu, yalah, yang dah terbakar tu terbakarlah, jangan merebak ke rumah-rumah yang lain. Selalunya kalau azan, apinya menegak, rumah tu jadi makan. Mau kiri kena sipi-sipi ya. Alhamdulillah. Azan bila ada kerasukan, itu pun azan juga. Histeria. Tapi takut nak azan. Takut dia mainkan kita. Dia kena adalah seorang berani azan. Dah lalu talah kita. Dia rabat kita pula. InsyaAllah. Dia takut, dia lari. Syaitan bila dengar azan, dia panas, dia lari. Walahu durat dalam hadis tu. Dia lari sampai bunyi kentut, terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'zin. Kentutnya yang kuat itu untuk tujuan dia tak mau dengar seruan azan. Jadi kita azan bagi kuat supaya dia kentut lagi kuat. Dia nak padamkan azan itu, dia akan kentut kuat. Duratok khalqalah. Duratok bunyi macam tu lah. Duratok. Mungkin bunyi macam tu. Dia punya bunyinya menyerupai sebutan. Azan ributnya lah. Ribut tu pun kadang-kadang nampak ada gangguan syaitan, kepala lah apa kan. Kepala ayak, kepala angin. Azan. Sebab tu orang nak pergi Mekah tu, azan tu antaranya azan keselamatan lah. Mudah-mudahan selamat. Dulu naik kapal laut. Sekarang kapal terbang. Masih disunatkan azan. Azan untuk keselamatan. Saya sebut sembahyang sunat, tahajud lah, saya lupa sebut. Tahajud eloknya seorang diri supaya lebih khusyuk. Tetapi Nabi pernah juga berjamaah. Nabi sembahyang tahajud di rumah isteri Nabi, nama Maimunah binti Haris radhiyallahu anha. Dan di rumah tu juga ada anak saudara Maimunah. Anak saudara Maimunah ni nama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anak saudara Maimunah, dalam masa yang sama dia sepupu Rasulullah. 2 pangkat. Jadi Abdullah bin Abbas sengaja tidur. Dia kata, bittu inda khalati. Aku tidur malam rumah makcikku. Isteri Nabi tu makcik dia. Nabi tu sepupu dia. Faham tak? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sepupu lah. Satu datuk. Memandang kepada isteri Nabi, dia anak saudara kepada Maimunah. Jadi dia anggap Maimunah mak saudara Rasulullah, sepupu. Hubungan dia lebih kuat lah. Tujuan aku tidur di rumah makcikku, aku nak join salat tahajud dengan Nabi. Maka Nabi bangun tengah malam, dia khidmat, sediakan air, kayu sugi dan sebagainya. Dan Nabi doakan. Kerana dia buat baik kepada Nabi, Nabi doakan, Allahumma allimhul hikmah. Dalam riwayat lain, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, kau ajar dia al-kitab, kebijaksanaan, tafsir Quran. Kemudian bila Nabi semayang, dialah yang cerita tu, Nabi bangun tidur di tengah malam untuk tahajud.
Mula-mula sekali Nabi duduk, Nabi menyapu muka. Masaha wajhahu li izalatin naum. Atau kama qala, Nabi sapu muka untuk menghilangkan, kata sini, atharin naum, untuk menghilangkan kesan tidur. Sapu muka, nak hilang kesan tidur ni mana apa? Tak orang pergi ngantuk kan? Kita ada bangkit tidur sapu muka. Lepas ni sapu. Dia kata, dia tengok, dia tak tidur malam tu, tidur tak jerap. Kerana dia tak tengok Nabi bangun macam mana, budak-budak kan. Dia budak-budak. Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat yang lebih jelas, Nabi tidur, tilam tu memanjang, dia tidur dekat kaki Nabi, melentang. Satu tilam 3 orang. Nabi Muhammad, isteri Nabi yang ke-11, Maimunah binti Harith. Maimunah ni asalnya dulu balu Sayyidina Hamzah. Pikuk tu pula. Sayyidina Hamzah mati perang Uhud, meninggalkan balu nama Maimunah. Nabi kahwin dengan isteri pakcik, boleh. Isteri pakcik bukan makcik. Faham tak? Kahwin dengan mak saudara tak boleh. Kahwin dengan isteri pak saudara boleh. Saya ada pakcik, isteri pakcik saya boleh kahwin. Ini fik lah dalam bab nikah kahwin. Nabi berkahwin dengan isteri terakhir balu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi, Sayyidina Hamzah abang susu Nabi. Isteri dia bukan kak susu, isteri dia bukan makcik. Okey, tutup bab tu. Nabi tidur melentang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidur di kaki Nabi. Melentang Nabi menegak. Gitu. Tidur sekali. Dia budak-budak lagi, tak apalah. Bila Nabi bangun, dia siap. Kalut dia ambil selipar bagi Nabi nak masuk tandas. Bagi kayu sugi, sediakan air wudu. Khidmat. Nabi doakan dia. Kemudian Nabi semayang tahajud, dia join. Semayang sekali. Cuma dia berdiri silap. Dia berdiri belah bau kiri Nabi. Silap apa tu? Silap posisi. Kita lelaki kalau imam, kita makmum, kita berdiri mana seorang-seorang kita? Bau kanan kan? Dia tersilap. Yalah, dia kanak-kanak. Dia berdiri bau kiri, maka Nabi, ada riwayat Nabi pegang kepala dia, ada riwayat Nabi tarik sikit telinga dia. Fahawwalani bira'si. Nabi mengalihkan posisiku dengan kepala aku. Nabi pegang kepala, Nabi tunjuk ni, sini. Tapi tak cakap. Isyarat dengan jari tidak membatalkan solat, dengan syarat tak bergerak banyak. Mungkin Nabi pegang kepala dia, tunjuk macam ni, tunjuk dengan jari ibu ke macam mana, sini ke. Selalunya Nabi kalau nak tunjuk, Nabi tunjuk dengan semua jari. Kita macam tu kan. Macam tu kot. Tak apalah, dia pun bergerak pelan-pelan, berdiri sebelah bau kanan Nabi. Ada riwayat Nabi tarik telinga. Bukan Nabi pulas lah, tarik sikit. Kan dia sembahyang khusyuk, tarik tu tersedak, tersilap. Silap posisi. Hadis tu panjang lah. Dan yang Nabi bangkit tidur tu, Nabi membaca 10 ayat terakhir dari surah apa saya beritahu kemarin? Ali Imran. Sifat ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman ila akhir, sampai akhir surah. Itu pagi. Bila orang azan subuh, Nabi sembahyang sunat subuh di rumah. Lepas tu Nabi nak pergi sembahyang subuh tu, Nabi berjalan dengan dia lah. Jalan dengan dia nak pergi subuh. Subuh tu di Mekah, sebab Maimunah ni dia orang Mekah. Dia meninggal di Mekah. Nabi nak pergi sembahyang Masjidil Haram Mekah, nak pergi jadi imam subuh. Jalan dengan Ibnu Abbas. Sambil berjalan Nabi baca doa, sebut Nora banyak. Nora ni dulu penyanyi. Nabi sebut 14 Nura. 19 cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani wa fi sam'i wa fi basari. Panjang saya pun tak ingat, tapi ada riwayat 9, riwayat yang paling lengkap 19 cahaya. Riwayat Imam Tirmizi 19. Riwayat Imam Muslim, Quraib anak murid Ibnu Abbas, dia kata Ibnu Abbas cerita 19, tapi aku ingat 9 je. Nama seorang tabi'in nama Quraib.
Kita boleh berdoa, ya Allah jadikan hatiku bercahaya, lidahku bercahaya, pandanganku cahaya, pendengaranku cahaya, dagingku cahaya, darahku cahaya, uratku cahaya, bulu-buluanku cahaya, cahaya dari atas, cahaya dari bawah, cahaya dari kanan, cahaya dari kiri, cahaya depan, cahaya belakang. Itu doa untuk semayang subuh, semayang jalan. Ataupun kalau lupa, kita semayang sunat subuh, sebelum qamat subuh tu, kita minta cahaya. Waj'alni nura wazidni nura. Allahumma a'tini nura. Nura tu ada 19 kali. Elok dapat dah. Isteri nama Nura dah. Jangan tapi Allahumma zidni nura tu kalau faham marah juga. Ya Allah tambahkan nura lagi. Hai, nura mana lagi? Dah ada nura. Dah cahaya. A'tini nura wa zidni nura. Allahumma ja'alni nura. Sarapan pagi pun dicerita. Ibnu Abbas cerita panjang sampai ke sarapan pagi. Sarapan pagi di rumah makciknya Maimunah, isteri Nabi. Tahu sarapan apa? Special. Tadi saya sarapan depan sungai. Special. Ini lagi special. Utia didatangkan kepada Nabi bidabbain mashwiyain, 2 ekor dab panggang. Sedap. 2 ekor panas-panas. Bukan lamb chop, dab chop. grill 2 ekor dab. Macam mana saya tak terbayang. Panggang ala faham, tukar arang. Tak. Tapi Nabi tak lalu. Nabi tak makan pun. Kemudian datang sepupuku Khalid bin Al-Walid, sepupu Ibnu Abbas. Khalid bin Al-Walid tu pun mak menakan dia Maimunah. Ini masuk sirah pula. Khalid tu sepupu dengan Ibnu Abbas. Tapi Khalid bukan anak menakan Nabi. Dia belah isteri Nabi. Tu Nabi kahwin tu ada tackle dia. Jadi merapatkan hubungan dengan musuh. Jadi keluarga. Khalid mai kata, oh dab dia balut dah. Dan Nabi tak sentuh. Dia tanya Nabi haram ke? Nabi kata tak haram, tak lalu. Dia makan sungguh. Nabi hanya tengok. Maknanya tak haram. Makruh je lah kalau kita nak kata makruh. Nabi tak makan tapi Nabi iqrar. Nabi biarkan Khalid makan tanpa Nabi tegur. Hadis ada perbuatan, ada hadis percakapan Nabi, ada hadis Nabi tengok no comment. Itu pun hadis. Nabi tengok dia makan, Nabi tak kata apa, makanlah. Tak suruh dan tak larang. Itu di rumah Maimunah tu. Kemudian orang bawa mai susu. Susu Nabi minum. Nabi baca doa, kata Ibnu Abbas, doa minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Berkat dan tambah. Nabi minum banyak. Kerana kata Nabi, minum susu ini juga makan. Oleh kerana Nabi tak makan, tak ada roti, tak ada nasi, roti canai semua tak ada. Nak makan apa? Dab tak lalu. Maka Nabi makan susu, Nabi kata. Susu ini minum dan makan. Kita boleh kata makan susu, kita boleh kata minum susu. Dia 2 in 1. Boleh mengenyangkan. Jadi Nabi buat huraian sikit. Ayak yang boleh disebut makan ni 2. Yang pertama ayak susu, boleh panggil makan susu. Yang kedua ayak zam-zam. Boleh kita sebut makan zam-zam. Kopi jangan kata makan lah, minum. Tapi orang kampung makan kopi. Zam-zam ni ta'amu tu'min wa shifa'u saqmin. Makanan yang mengenyangkan dan insya-Allah sembuh penyakit. Itu zam-zam. Makan zam-zam. Mari kita makan zam-zam. Nabi minum susu dengan doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berkati kami pada susu dan tambahilah. Bila Nabi doa tambah, ni pun tuang tambah. Ni macam tu. Susu Nabi minum banyak. Alas perut sebab tak sarapan pagi, sarapan dengan susu. Hadis itu menunjukkan sembahyang tahajud Nabi yang selalunya seorang diri, malam itu berjamaah dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Salahkah buat qiyamul lail berjamaah? Tidak salah. Tapi yang terbaik seorang-seorang. Begitu juga ada sahabat Nabi nama Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu, dia ikut Nabi sembahyang tahajud. Nabi sembahyang tahajud dalam masjid, selalu dalam rumah, kadang-kadang dalam masjid, Masjid Nabawi. Nabi sembahyang tahajud dia ikut. Dia kata ikut-ikut menyesal. Jangan main-main, Nabi berdiri lama. Nabi mula baca Baqarah. Aku ingat 100 ayat rokok. Tak, 101, 102 sambung. Aku ingat habis Baqarah rokok. Tak, Nabi sambung pula Ali Imran. Patutnya An-Nisa dulu. An-Nisa dulu ke Ali Imran dulu? Ali Imran dulu kan? Ali Imran. Tapi dalam hadis tu terkalih, Nabi baca Nisa dulu. Lepas Baqarah Nabi baca An-Nisa. Dalam hadis tu ada huraian lah, kalau terkalih pun taklah membatalkan solat. Terkalih susunan. Nabi baca An-Nisa dulu. Aku ingat habis An-Nisa nak rokok. Nah, Ali Imran pula. 3 surah, 1 rakaat. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak mau ikut dah lepas ni. Dia muda, Nabi dah berumur. Itu Nabi stamina kuat berdiri. Berdiri walaupun sembahyang sunat boleh duduk. Syahid kita ialah berjamaah itu. Nabi tak tegak pun boleh je. Tapi setengah orang dia beku. Dia jumut. Dia jumpa yang tahajud seorang. Bila orang berjemaah dia terbidah. Tu lah, banyak lagi dalil lain. Cuma Nabi tak biasalah berjamaah, sekali-sekala itu pernah berlaku, dan Nabi tidak berkata apa-apa. Harus program Qiyamul Lail perdana, tahajud perdana, maya hajat, semua tu dibolehkan, tidak ada larangan padanya. Kemudian kita tengok hadis ke-19, solat qasar satu rukhsah. Rukhsah ni kelonggaran hukum buat orang musafir. Qasar untuk musafir, musafir tak boleh qasar. Beza dengan jamak. Jamak lain. Jamak tak musafir pun boleh, macam dialisis. Dialisis tu sakit kan, cuci buah pinggang. Kerana sakit boleh jamak. Tapi jangan qasar lah. Qasar untuk musafir. Jamak saja. Zuhur 4, asar 4. Orang yang cuci buah pinggang, kalau dia masuk bilik tu pukul 2 petang, jadi sebelum masuk tu dia semayang siap-siap lah asar, sebab nanti dia keluar-keluar dah nak maghrib dah. Boleh jamak kerana sakit. Tapi jamak apa? Jamak tamam, 4 zuhur 4 asar. Saja-saja tak boleh lah. Kalau macam kenuri, buat kenuri walimah tu, buat jamak tak boleh lah. Zuhur adalah waktunya, asar adalah waktunya. Sibuk apa sangat kenuri? Sibuk salam je pun. Musafir boleh dua-dua, jamak boleh, qasar boleh. Qasar saja tak apa, jamak saja boleh. Jamak tamam boleh, jamak qasar boleh, terpulang. Ni tuan kenuri, maksud saya dia sibuk salam mengaut tu. Sampai tak sempat solat. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Ulama fiqh sehabis-habis helah pun sembahyang zuhur hujung waktu zuhur, sembahyang asar di awal waktu asar. Nampaknya macam jamak, tapi dipanggil jamak suri. Nampak macam jamak, tak jamak. Zuhur di hujung, tapi tak elok. Last pukul 4 suku tu sembahyang zuhur, tunggu saat masuk asar, asar pula. Jadi zuhur lah waktu dia, asar lah waktu dia. 4-4 lah. Jangan buat jamak takdan sudah. Jamak ada takdim, takhir. Jamak takdan tak ada. Jamak takyah lagi hebat. Okey, tadi saya sebut musafir boleh qasar. Tak musafir tak boleh qasar. Jamak ni dia bukan musafir saja. Kadang-kadang kerana haji. Haji tempat sesak. Tempat sesak yang saya maksudkan ni Arafah dan Muzdalifah. Tempat berimpun. Kalau Muzdalifah tu dalam hadis dipanggil Lailatu Jam'in. Malam impun ramai-ramai. Lailatu Jam'in tu mana mabit bi Muzdalifah. Nabi menyuruh buat jamak. Kalau orang musafir dia buat jamak qasar. Kalau orang tak musafir macam kita jemaah haji kita pergi Mekah lama, pergi duduk sana bermukim lah, bukan bermusafir. Sejak Zulqa'dah lagi kita dah pergi sebulan 40 hari, lama kan duduk sana. Maka buat jamak tamam. Di Arafah buat jamak zuhur dengan asar tamam dalam waktu zuhur. Jamak takdim tamam 4-4. Muzdalifah buat jamak takhir tamam juga 3 maghrib 4 isya.
tanpa qasar, sebab kita bukan musafir. Itu jamak kerana haji. Tak elok. Nak ada sebab sebab macam sibuk tak, hari lain tak sibuk, tak hari-hari sibuk tu menyibuk. Kita boleh ejai, kita boleh urus lah waktu kita. Ya boleh lah. Hujan tu. Satu lagi jamak kerana hujan. Pernah buat tak? Tapi syarat dia, yang pertama dia nak berjamaah Zuhur. Dia nak pergi salat jemaah di surau atau masjid. Solat yang dimaksudkan tu solat Zuhur. Kemudian dia tak ada kenderaan yang berbumbung. Dia tak ada kereta, tak ada van. Mungkin dia jalan kaki. Mungkin kayu basikal atau motosikal. Motor. Hujan kuat. Kalau dia pergi basah kuyup. Dia memang ready dah. Butang bajuku mana apa. Bukan nak pergi kahwin dah. Nak pergi main Zuhur. Cari butang baju semua. Dah dapat butang baju. Hujan lebat. Dia nak naik motor. Kalau dia pergi juga bahaya. Baju dia bukan wali, mesti basah. Basah kuyup, dia masuk masjid macam mana? Ataupun dia dah pergi sekerat hujan, dia boleh U-turn patah balik. Kerana hujan itu lebat, kenderaannya tidak berbumbung, niatnya nak pergi berjemaah, pahala jemaah dia dapat, tak payah pergi. Takut ada bahaya, lincin jalan apa lagi kan. Dia boleh buat jamak Zuhur 4, asar 4. Untung ini semua banyak ada kereta, tak boleh buat. Kereta naik je lah kan, nak basah. Boleh parking dekat, berbumbung. Ada parking berbumbung, masuk masjid. Ini untuk orang yang tak ada kereta, atau kereta dia rosak, atau ada kereta anak dia tak boleh bawa. Ada orang-orang kampung yang hanya pandai naik motor. Ayah saya pandai kayu basikal, motor tak mau belajar. Dia kata kalau aku belajar boleh senang lah. Tapi tak belajar pun. Kita suruh ayah naiklah motor. Dia kata tak payah, kalau aku belajar boleh. Nak kayu naik exercise. Pergi beli ikan, pergi jumpa kawan, pergi masjid 5 waktu kayu. Sihat. Meninggal sakit tua lah, tak tahu sakit apa. Tak ada sakit lah. Sakit 2-3 hari demam tu, meninggal. Jadi orang-orang yang macam tu boleh jamak takdim ni panggil. Dalam waktu zuhur lah. Waktu zuhur, awal waktu zuhur hujan lebat. Nak keluar, Allah hujan. Masuk rumah, hampak sajadah, sembahyang zuhur 4 rakaat, niat jamak takdim. Lepas bagi salam zuhur tu, kalau hujan duk lebat lagi, cepat-cepat bangun, terus sembahyang asar. Petang nanti tak payah sembahyang dah. Petang nanti boleh berkebun, boleh main bola. Tamam lah. Sebab bukan musafir. Nak abang kata boleh jamak. Qasar tak boleh. 4 zuhur, 4 asar. Syarat dia waktu sembahyang takbiratul ihram zuhur, hujan lebat. Bagi salam zuhur, hujan lebat. Takbiratul ihram asar pun hujan lebat. Lepas tu kalau hujan berhenti pun tak apa. Sebab kita dah sempat takbiratul ihram asar. Elok takbir, Allahu Akbar asar kan. Tengok-tengok hujan, bahasa kami seriat. Seriat juga. Sidang. Hujan pun sidang. Lepas tu stop tu. Biar pi ada nak stop, aku dah sembahyang asar dah ni. Teruskan. Salat kita sah. Asar nanti orang azan kita jawab saja. Orang pi masjid sembahyang asar, dia duduk main pingpong. Berkebun. Dah sembahyang dah tertunai dah. Zuhur saja ke? Tak. Satu lagi maghrib. Kalau hujan lebat waktu maghrib. Hujan lebat petang tu, senja waktu hujan. 7.30 hujan, nak pergi macam mana? Nak motor, tunggu nak pergi. Boleh buat 3 maghrib, 4 insya. Jamak takdim di awal waktu maghrib. Ya, di rumah niat dia nak ke sana. Jangan dia memang nak sembahyang di rumah, elok hujannya, Allah, nak pergi masjid, hujan pula dah. Padahal dia memang nak sembahyang di rumah. Itu bergantung hati ya. Yang kita cerita ni dia memang nak pi, Allah hujan tak apalah, nak buat macam mana, ada aral, main di rumah je lah.
Maka dia boleh sembahyang 2 waktu, maghrib sekali isya, zuhur sekali asar. Di awal waktu zuhur, di awal waktu maghrib. Syaratnya tak ada kenderaan berbumbung. Kalau ada kenderaan berbumbung, Allah hujan, tak apa, naik kereta. Apa masalahnya? Untuk pejalan kaki, jamak untuk penunggang motosikal, basikal, gitulah. Ada kereta rosak ke, start tak hidup kan, nak kena naik motor juga, tak payah. Kita pergi sekerat hujan, kita U-turn balik, mayan di rumah. Kalau alang-alang dah sampai masjid, pergi masjid, buat jamak di masjid. Sebab nak balik nanti pun bermasalah juga. Kalau dah dekat sampai masjid, hujan dekat sampai masjid, boleh buat jamak di masjid. Lekas ya. Basah ha. Tu lain pula lah. Menunggu insya tu pahala, tapi ini kelonggaran lah, keistimewaan yang Allah bagi kerana hujan. Itu semua bukan kehendak kita, itu semua Allah yang buat hujan. Kalau macam kenduri kita boleh atau 3:30, 3 semayang, tetamu tunggu saat. Itu kita nak baca hadis ni. Ini satu hadiah istimewa daripada Allah. Dia bukan kerana peperangan, bukan kerana zaman dulu tak ada masjid, tak ada surau, tak ada arena, bukan. Ini memang kurniaan Allah. Maka terimalah kurniaan Tuhan. Baik, kita tengok hadis ni. Salat qasar satu rukhsah buat orang musafir. Musafir sama ada dia penat atau tak penat. Sama ada dia musafir naik kereta, naik motor ataupun naik kapal terbang. Yang dikira ialah jarak. Jarak cukup, boleh qasar. Bukan kira penat tak penat. Kita kalau pergi dekatnya, jalan kaki, penat. Kalau kawasan pergi Ipoh, penat aku nak qasar, tak boleh. Dia bukan melihat kepada penat atau tidak, dia tengok kepada jarak. Kalau kawasan pergi Ipoh, jarak tak cukup, tapi penat memang cukup. Jalan kaki. Memang penat lah. Tak boleh qasar jamak. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء 101 فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة رواه مسلم. Tuan-tuan dan puan-puan perasan, hadis ni dia banyak riwayat Muslim. Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak ada riwayat lain dalam kitab ni memang dipilih riwayat sahihain. Kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim sahaja. Daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang ayat Al-Quran yang bermaksud tidak mengapa kamu mengqasarkan salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sekarang ini manusia sudah aman. Umar berkata, aku juga dahulu merasa pelik seperti kamu juga. Maka aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat itu. Baginda bersabda, ia satu sedekah. Allah bersedekah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Jadi bukan masalah perang, takut diserang musuh, bukan. Allah bagi hadiah, terima aja. Dalam fiqh Syafi'i ni, bila 2 marhalah boleh harus qasar. Tapi tak sunat qasar. Kalau perjalanan tu 3 marhalah baru sunat qasar. Apa makna dia? Makna dia macam ni, kalau tak cukup 2 marhalah tak boleh qasar. Kalau cukup harus qasar. Harus tak qasar. Nak qasar tak apa, tak qasar pun tak apa. Bila 3 marhalah baru sunat qasar. Okey. 2 marhalah berapa kilometer? Kita kata 90 lah, no? Ada kata 85, 90. Okey, 90 2 marhalah. 1 marhalah 45. Pandai matematik semua. Saja tanya aja tengah-tengah hari ni.
Bukan payah pun. Satu marhalah 45, dua marhalah 90, tiga marhalah 135 ke atas. Itu memang cun, digalakkan qasar. Digalakkan qasar dan jamak. Dua zuhur, dua asar. Macam PKL. Kalau saya daripada Penang, PKL. Kalau sampai sini apa? Sini apa kilometer tau? Tapi boleh lah. Orang Melayu kita ni dia kira boleh lah. Dia kan kira afdal tak afdal. Boleh dia qasar lah. Saya apa serupa. Niat apa tu? Tak apa. Boleh, yang penting jarak cukup. Niat waktu takbir tu. Takbir asalnya 3 aja perkataan. Salat fardu zuhur. Kalau nak qasar kena tambah 4. Salat fardu zuhur qasar dalam takbiratul ihram. Kena. Salat tu qasad. Ta'arud tu fardu. Ta'yin tu zuhur. Qasar tu ditambah ta'yinu nafsihi. Menentukan dirinya. Tentukan diri kita nak buat pendek. Qasar tu mana pendek? Salat fardu zuhur qasar, atau salat fardu zuhur pendek, atau salat fardu zuhur 2 rakaat. Serupa je. Qasar tu makna pendek, pendek tu makna 2 rakaat. Ini kita panggil al-fiqhul muyassar. Kita ajak fiqh yang mudah. Hak betul-betul punya. Sebab kadang-kadang orang gabung 3-3 ni. Salat fardu zuhur 2 rakaat qasar pendek. Ulang yang sama. Jadi saya kata imma niat qasr, atau niat pendek, atau niat 2 rakaat. Salat fardu zuhur 2 rakaat qasar. Nampak tak situ? Dah 2 rakaat qasar. Pengulangan benda yang sama. Tak apa, boleh. Tapi bagi orang wah-wah, dia mau macam saya bagi tahu, salat fardu zuhur qasar, senang. Dia nak loading tu lambat. Bukan semua orang boleh. Dia nak masuk dalam hati dia tu lambat. Kalau yang boleh tak apa. Arab mudah dia. Salat usalli fardhu zuhri qasran. Khalas, ringkas. Jamak tu niat dalam semayang, bukan dalam takbir. Dalam solat satgi, tengah-tengah semayang tengah rokok ke tengah i'tidal, niat jamak takdim, gitu je. Jamak takdim. Tak payah skema sangat menjamakkan asar ke dalam waktu zuhur. Jamak takdim tu maksud jamak takdim ialah membawa salat asar ke dalam waktu zuhur. Menjamakkan asar ke dalamnya, punya ni nak penin tu. Tengah-tengah semayang tu baru kita niat jamak takdim. Jangan disebokkan takbir sehingga was-was. Takbir sekali ya. Jangan 5 kali. Salat fardu zuhur qasar. Kalau tak niat qasar je mana? Kena buat 4. Tu kesan dia. Allah tak niat pula takbir sekali lagi. Dah, jangan takbir sekali lagi. Kita takbir dah sah dah, buat 4 ya. Tamam. La tubtilu a'malakum, dalam Quran jangan bagi batal. Yang amalan yang dah sah jangan dibatalkan. Dia takbir tu sah dah, solat dia dah jalan dah, dia fikir aku tak niat qasar, buat 4. Buat 4 ataupun zuhur 4, asar 2, boleh juga. Satu tamam, satu qasar. Kalau kita nak buat dua-dua, kena niat qasar dalam kedua-dua solat, dalam takbir. Takbir zuhur niat qasar, takbir asar pun niat qasar. Adapun niat jamak, dia bukan dalam takbir tapi dalam solat. Solat tu waktu baca Fatihah dalam solat. Waktu duduk rokok tu subhana rabbiyal azim dalam hati jamak takdim. Maka bolehlah nanti kita bagi salam, kita segerakan terus salat asar.
Niat jamak bukan dalam takbir. Kalau kita nak semua nak buh dalam takbir panjang. Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar. 2 rakaat qasar tu benda yang hak tula lah orang panggil. 2 rakaat qasar, menjamakkan asar ke dalamnya mengikut imam kerana Allah Ta'ala menghadap qiblat. Ada setengah orang mengajar betul tu. Mustaqbilal qiblah. Ya Allah. Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Apa dia? Mengikut imam. Menjamak lagi. Menjamakkan asar ke dalam waktu zuhur mengikut imam kerana Allah Ta'ala menghadap qiblat. 20 perkataan. Pada orang. 15 ke 20? 4 ya. Salat fardu zuhur qasar. Cantik. Dalam takbir. Salat fardu zuhur lupa nak niat qasar, lupa niat kena bayang 4. Kalau lupa kena tamam. Jangan lupa. Rugi lupa. 2 marhalah harus qasar. Tapi lebih baik tamam. Buat jamak tamam orang bagi. Harus qasar tetapi lebih baik jamak tamam. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Dia tak cukup 3, dia tak terlalu jauh. Dia sudah jauh tetapi tidaklah terlalu jauh. Bila kita musafir 135 km ke atas, yang tu yang paling baiknya ialah buat jamak qasar. 2-2. Kalau buat 4-4 kurang tepat. Kita letih jauh. Allah bagi hadiah. Allah bagi hadiah ni untuk 3 marhalah. Buat jamak qasar. Tak mau rugi. Raja nak bagi datuk, mau ke tak mau? Tak mau. Rugi ya, tapi ada orang tolak lah kan. Itu salah. Tak. Dia kerana ni sedekah, pemberian, kurniaan. Fadlun minallah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Kurniaan dan nikmat dari Allah. Allah bagi terima. Kadang rasa tak puas nak pendek-pendek. Betul ke? Tak puas yang 2, 4 baru puas. Betul ke? Kita pun tak tahulah. Kalau dia meraihkan orang yang bermustautin. Ya. Di masa jemaah. Oh, jemaah. Dia tamam. Ya, elok. Bila dia dah Tuhan nak bagi salam, dia mau bagi salam, dia untuk buat jemaah. Dia buat qasar. Ya. Dia tahu 4-2. Yang kedua tu baru dia qasarkan. Boleh elok. Itu yang terbaik. Ini fiqh aulawiyah lah. Kalau kita semayang qasar, kita tak boleh ikut jemaah masjid yang kita berhenti tu. Kalau kita berhenti pukul 3, tak ada lah jemaah. Tapi kalau kita berhenti di awal waktu, jemaah sedang berlangsung. Kalau kita ikut, kita wajib tamam. Kita qasar tak boleh. Walaupun kita ikut tu last dah, rakaat 3-4. Imam 3, saya rakaat pertama. Imam rakaat keempat, saya rakaat kedua. Imam bagi salam, saya bagi salam. Tak boleh. Orang qasar tak boleh ikut orang tamam. Tapi ada orang dia fikir macam tu. Nak buat qasar, tunggu imam rakaat ketiga. Imam rakaat pertama dia tak ikut ke. Dia duduk mendengar macam ni. Rakaat pertama. Imam rakaat kedua pun ditunggu. Imam rakaat ketiga, dia ikut. Apa salahnya dia kata? Imam 3, aku rakaat pertama. Imam 4, aku rakaat kedua. Imam bagi salam, aku bagi salam. Imam bagi salam tamam, aku bagi salam qasar. Salah. Tak boleh. Dia punya prosedur dia, orang qasar tak boleh ikut orang tamam. Habis tu nak buat macam mana? Ikutlah. Ikut tapi tamam. Salat hak mula tu tamam. Kita fadilat qasar dengan fadilat jemaah. Fadilat jemaah lebih besar lagi. Daripada kita qasar seorang diri, lebih baik kita berjemaah. Kita nak pahala jemaah, ikut jemaah, orang pun ramai, tambah kita bertambah ramai. Yang tu kena niat 4 lah. Salat fardu zuhur tamam ataupun salat fardu zuhur 4 rakaat. Tamam pun boleh. Salli fardu zuhri tamaman.
salli fardhu zuhri 4 rakaat. Ataupun tak niat bilang rakaat pun tak apa. Bila tak niat bilang rakaat ni 4 lah. 4 lah. Salli fardhu zuhri. Aku solat fardhu zuhri ikut imam. Imam 4, kita 4. Selesai jemaah tu, kita dalam semayang tadi kita niat siap-siap jamak takdim. Selesai solat tu, kita pergi bergerak sikit ke tempat lain, belakang tiang, kita semayang asar 2. Yang tu kita tak ganggu siapa, kita sendirilah. Jamak tapi satu tamam, satu qasar. Satu tamam kerana berjemaah dengan orang ramai, satu qasar grup kita ataupun kita seorang-seorang. Boleh buat macam tu. Jumaat pun boleh. Dalam Tanwirul Masalik sebut wal jumu'atu kazuhri. Jumaat macam zuhur. Apa wajah syabah, apa persamaannya? Zuhur, Jumaat seperti zuhur. Sama macam mana? Seperti mana zuhur ada sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, Jumaat pun ada qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat. Satu. Seperti mana zuhur boleh gabung dengan asar, jamak takdim, Jumaat pun boleh. Kita niat aku usalli fardul Jumaah, aku sembahyang fardu Jumaat. Jangan niat qasar sebab Jumaat memang 2 rakaat, qasar apa lagi? Memang pendek dah. Aku sembahyang fardu Jumaat. Qasran tak payahlah. Dalam sembahyang Jumaat tu niat jamak takdim, lepas bagi salam Jumaat kita segera sembahyang asar. Kita menjamakkan zuhur dengan asar, begitulah boleh jamakkan antara Jumaat dan asar. Ada orang dia fikir dia kata jamak ni zuhur asar. Kalau hari Jumaat tak boleh sebab hari Jumaat bukan zuhur, boleh. Jamak antara Jumaat dengan asar boleh seperti mana boleh zuhur dengan asar. Tapi jamak takdim je lah, jamak takhir tak boleh lah. Jamak takhir kena niat zuhur lah. Kan nak niat Jumaat juga. 6 petang. Dah 6 petang Jumaat apa lagi? Boleh buat tapi niat takhir zuhur. Niat zuhur lah waktu tu. Boleh. Dia macam selalu juga. Kalau nak buat, saya guna nombor boleh no? Nak buat jamak takdim kan jamak takhir. Tak apalah mana-mana pun. Yang penting boleh buat rawatib. Rawatib tu sembahyang ba'diyah qabliyah. Okey. Mula-mula sekali kalau nak sembahyang lah. Setengah orang dia tak sembahyang dah sebab sembahyang fardu pun ringkas. Sembahyang sunat ni hari lain lah gitu. Ijtihad masing-masing. Ada tok guru bila ditanya dia kata tak payah buatlah sembahyang yang 4 tu patutnya 8. Kita pendekkan jadi 2 4. Ringkas. As-safar mabniyun 'ala takhfif. Musafir ini konsepnya ringkas. Tak payah buat sunat. Hari lain lah. Kalau nak buat sunat duha apa tu tak apalah, sunat qabliyah zuhur ba'diyah. Dinasihatkan tak perlu. Ini satu pandangan. Tapi ada juga pandangan kita nak istiqamah. Kita pula rajin berkembara ke Turki lah, ke sana ke sini, lama-lama dia malas pula nak sembahyang sunat kan. Nak jaga supaya tak tertinggal tu. Jadi dia ada khilaf, biasalah. Bagi pendapat yang kata buat juga sunat macam ni. Sebelum sembahyang zuhur, buat dulu qabliyah zuhur. Nombor 1 qabliyah zuhur. Lepas qabliyah zuhur, nombor 2 fardu zuhur. Fardu zuhur tu niat qasar lah kalau nak buat qasar. Salat fardu zuhur qasar. Lepas fardu zuhur dia kena segera. Fardu apa pula? Dia kena cepat ni, mualat. Segera buat fardu asar. Lepas fardu asar boleh buat ba'diyah zuhur. Yang pertama qabliyah zuhur, yang kedua fardu zuhur, yang ketiga fardu asar, yang keempat lepas fardu asar tu ba'diyah zuhur, yang kelima qabliyah asar. 5 jari ni kalau nak buat lah. Boleh ingat tak susunan dia? Qabliyah zuhur, fardu zuhur, fardu asar, selesai dah jamak tu, fardu asar tu selesai jamak takdim tu, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, qabliyah asar gitu. Qabliyah asar lepas sembahyang asar boleh ke? Qabliyah boleh buat sebelum fardu, boleh juga buat lepas fardu. Salat qabliyah memang boleh lepas fardu.
wa ma qabla al-fardi yajuzu an yuakhira 'anil fardi. Sembahyang sunat qabliyah boleh dilambatkan lepas sembahyang fardu. Nama tetap qabliyah, nama before juga walaupun buat after. Yang before boleh di afterkan. Tetapi ba'diyah jangan buat awal. After memang after. Qabliyah boleh dibuat lepas. Sebab tu agak kontroversi lah. Dalam kitab yang saya terjemah Tanwirul Masalik itu akan ada jumpa statement sunat subuh boleh bagi yang tak sempat semayang lepas subuh. Dan memang begitu. Syekh Idris Al-Marbawi ketika menulis huraian Bahrul Mazi itu pun ada dia sebut. Nabi pernah tanya seorang sahabat, Nabi tengok dia semayang sunat lepas subuh, Nabi tanya kenapa kamu semayang? Sebab waktu tu waktu haram ke lepas subuh? Waktu tahrim. Dia kata saya main Masjid Nabawi lambat, saya tak sempat semayang sunat subuh, qabla subuh, jadi sekarang baru saya semayang. Bukan qada tu, tunai. Qabla subuh selagi belum terbit matahari masih ada kesempatan walaupun lepas sembahyang subuh. Orang tak mengaji, orang pandang serong, pandang macam inilah serong. Lepas sembahyang subuh sembahyang apa Kalau sembahyang hajat, dosa. Sembahyang taubat, berdosa. Istikharah, dosa. Sembahyang sunat subuh, waktunya yang terbaik sebelum subuh, makin awal. Adab sembahyang sebelum subuh. Tak sempat, lepas subuh. Boleh. Tak dosa. Sunat asar macam tu. Ikut susunan ni kita sembahyang sunat asar bila? Lepas sembahyang asar. Tidak jadi satu kesalahan. Sunat-sunat lain tak boleh lah. Kalau dah habis waktu jadi qada. Habis waktu baru qada. Terbit matahari, kita digalakkan qada sunat subuh. Dah cerah macam ni kan? Kalau tadi tak sempat, qada. Selagi gelap, belum terbit matahari, kita boleh sembahyang sunat fajar tu lepas sembahyang subuh. Memang boleh. Ya. Oh, iaitu haram dari api neraka. Nabi kata siapa man salla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Yang kalau tanya baiknya asing-asingnya. 2 rakaat bagi salam niat qabliyah, 2 rakaat lagi niat qabliyah juga asing-asing. Sebab bila asing takbiratul ihram 2 kali. Kalau buat 4 rakaat terakhir takbir sekali. Niat sekali, ini niat 2 kali. Salam pun kalau 2 rakaat salam akan jadi 2 4. Kalau 4 rakaat salam kiri kanannya. Ni kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kathratul a'mal tadullu ala kathratil thawab. Ada kaedah fiqh. Banyak amal menunjukkan banyak pahala insya-Allah. Buat 2 asing lebih baik. Kan nak sambung sekali pun boleh. Sambung namanya wasal, pisah namanya fasal. Al-faslu awla minal wasli. Memisahkan rakaat salat itu lebih baik dari menyambung. Seronok mengaji fiqh, seronok kalau ada soalan, seronok. Ya. Ya. Sembahyang apa? Ya. Qamat tak apa. Dia perlu segera. Boleh dipisahkan dengan iqamah. Iqamah ni memang laju. Tak makan masa yang panjang. Kalau pisah yang lama tu tak boleh. Ya, dua. Hak mula tu azan dan iqamah. Hak mula. Kalau boleh lah, tapi jarang orang azan. Kita grup ni berhenti azan loh. Jarang lah. Tapi kalau tanya, begitulah pengamalan dia, dah lah kan. Solat hak mula tu azan dan iqamah. Solat yang kedua memadai iqamah saja. Kalau azan nanti takut panjang masa. Bila panjang, semayang hak mula sah. Semayang hak kedua tak boleh buat. Dilarang jamak. Semayang hak pertama okey dah, dah lepas dah. Jangan disengkang dengan waktu yang panjang. Nanti tak boleh buat hak kedua. Sembang tak boleh.
Dia jangan dipisahkan qadar, dipanggil raka'atain khafifatain. Alla yafsula bainahuma qadru raka'atain khafifatain. Jangan dipisahkan antara selesai satu salat dengan satu salat lagi dengan ada jarak qadar 2 rakaat yang sehabis ringan. 2 rakaat sehabis ringan ni saya rasa sunat tahiyatul masjid lah. Tahiyatul masjid 2 rakaat selalu kita laju je kan. Berapa minit tahiyatul masjid? 2 minit, 3 minit. Jadi habisnya satu salat, nak mula salat satu lagi jangan diselangi 3 minit atau 2 minit. Kalau lambat seminit tak apa. Jadi perlu dicepatkan tu, maksud cepat tu jangan mencelah time tu. Orang semayang 2 rakaat boleh selesai. Jangan. Kita habis satu solat, kita sembang, kawan tu semayang tahiyatul masjid habis dah. Kita duduk sembang tak habis lagi. Maka asak tu kita tak boleh buat. Kita kena tunggu masuk waktu dia. Kalau kita semayang maghrib, selesai maghrib, cepat-cepatkan insya. Duduk sembang, muzakarah, tanya mai mana, sembang. Kawan sebelah semayang tahiyatul masjid habis bagi salam, siap dah, siap baca doa kita, Allah ghaliknya kita. Insya tak boleh buat. Tunggu masuk waktu dia. Ini yang kita cerita ni jamak taqdim. Adapun jamak ta'khir tak apa. Jamak ta'khir namanya lewat. Kita semayang zuhur dalam waktu asar. Kalau terpisah antara 2 solat ni, waktu yang panjang pun tak apa. Faham tak? Jamak ta'khir tu maknanya lewat. Maka 2 semayang ni boleh dijarakkan, boleh dilewatkan. Cuma sunat disegerakan, dirapatkan. Boleh. Untuk jamak ta'khir boleh. Untuk jamak taqdim jangan layan. Faham tak? Macam inilah saya buat ayat bagi mudah. Jamak taqdim wajib dirapatkan. Antara satu solat dengan satu solat wajib disegerakan. Jamak ta'khir sunat disegerakan. Sunatnya, bukan wajib, sunat. Habis satu semayang, sunat segerakan satu semayang lagi. Jadi jamak ta'khir lebih mudah. Kita tengok hadis. Tajuk memang kena dengan tajuk dia ni, apa yang kita bincang ni. Kemudian musafir ni jangan niat nak buat jahat lah. Kalau keluar rumah tu nawaitu dia nak pergi main judi. Dari rumah nak pergi main judi ke, nak pergi pukul orang ke, berhenti di RNA, dia tak boleh buat jamak qasar. Orang main judi semayang ke? Mana tahu. Kalaulah dia semayang juga, judi juga. Tanggungjawab orang Islam dia semayang. Dia tak boleh buat qasar jamak pasal musafir bertujuan jahat. Itu penting sekali lah. Ada saya tulis kaedah muka surat 40. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Kelonggaran ini tiada kaitan dengan maksiat. Isteri yang keluar rumah bergaduh dengan suami, bertengkar sikit je, salah faham. Dia start kereta bawa sendiri, tak minta izin. Suami dia kata jangan pergi, dia pergi juga. Dia pergi Terengganu, pergi release tension sana 3 hari, boleh qasar jamak lah 3 hari. Tak boleh. Pasal tiada redha suami, musafir itu dosa. Kalau suami merajuk, macam mana pula? Tak tahu tu. Suami pun kalau dia mengabaikan anak isteri, dia dosa juga. Dia lari pergi mana tanpa khabar berita, tukar nombor telefon semua, dia pun berdosa. Bukan tak boleh semayang. Tak boleh semayang yang longgak-longgak ni. Semayang 4, jamak tak boleh, qasar tak boleh. Macam tu lah. Tak bubur artinya tu. Rukhsah ni kelonggaran hukum tiada kaitan dengan maksiat. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi, tu makna dia kelonggaran hukum tiada kaitan dengan maksiat. Allah tak akan memberi kelonggaran untuk orang yang buat maksiat. Dah lah buat maksiat, dapat pula keistimewaan sembahyang 2 jamak. Lepas tu kalau bulan Ramadan boleh buka puasa. Orang musafir boleh buka puasa. Musafir ni Allah nak kita musafir. Allah ra'i kita. Boleh dapat zakat kalau dompet hilang ke apa kan. Ataupun nak cucuk duit tak ada, ATM bermasalah dalam satu negeri. Ibnu Sabil putus bekalan. Kita boleh mengaku
saya duit banyak tapi di Malaysia sekarang putih bekalan. Boleh minta zakat? Kalau ni pun bagilah. Kita termasuk asnaf hari-hari tertentu kan. Boleh. Kadang-kadang dia putih. Bukan tak ada duit, tapi duit kita duduk tak lain. Salah. Saya bawa orang pergi Uzbek itu tu, bulan 3 2020. Waktu pergi tu okey lagi. Hari-hari nak balik tu dia COVID pula dah. Malaysia dah mula kerahkan polis tentera. Kami duduk sana lagi. Uzbek pula tutup semua pintu. Allah. Hak pergi melancong semua ada duit, tapi dalam keadaan macam tu. Mujuklah kedutaan sana. Kami 4 hari. Daripada tarikh penerbangan tu 4 hari yang tak menentu. Dari sehari ke sehari kita follow up. InsyaAllah esok kita bagi maklumat. Duta kata esok ke lusa. Saya teringat mengaji fiqah ni, bila menunggu sehari ke sehari kita boleh qasar jamak sehingga 18 hari. Benda tak pasti. Kalau dia kata grup Ustaz Zamri 20 hari lagi akan terbang, kita tahu macam tu tak boleh qasar jamak dah. Ni kita menunggu hari-hari. Sentiasa berhubung, berwhatsapp, tanya macam mana. Belum ada info. Jadi kami waktu tu duduk hotel bajet lah. Boleh qasar jamak. Sedih juga. Duit habis dah pasal belanja. Duit ingat tu hari live tu siap bagi tip dekat pemandu pelancong semua. Duit habis lah. Tak tunggu anak main hantar. Tapi boleh makan lah. Kedutaan bagi hotel bajet ada makan. Ada tu yang Arkam dulu. Ni pun berniaga sana rupanya. Ni pun satu dunia. Apa ikhwan tu kan. Jadi kami 4-5 hari duduk setempat. Kalau nak ikut tak boleh qasar jamak lah. Tapi kita menunggu dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Boleh terus qasar jamak walaupun sampai ke 18 hari. Dia bagus juga. Ya. Ya. Jamak. Kalau dia lambat lagi nak bersalin, biasa pengalaman dia memakan banyak jam, dia boleh jamak lah. Sebab lepas bersalin dia dapat cuti dah. Jadi semayang hak tu je lah, tak, satu lagi tu tak perlu lah. Sakit waktu zuhur dan dia akan bersalin waktu zuhur. Asar tu memang dalam nifas. Kalau dia pengalaman dia sakit zuhur sampai ke maghrib insya. Kalau pengalaman dia macam tu dia boleh siap-siap main siap. Jamak takdim. Jamak takdim dan jamak takhir daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila segera bertolak dalam musafir, baginda akan mentakhirkan salat zuhur ke awal waktu asar, dijamakkan keduanya jamak takhir. Kalau Nabi jalan dulu, nanti Nabi buat jamak takhir. Dan mentakhirkan maghrib ke dalam waktu isya. Baginda salat jamak takhir ketika mega merah sudah hilang. Musafir dulu, nanti buat jamak. Kalau Nabi singgah di satu tempat yang masuk waktu, Nabi buat jamak takdim. Tengok kesesuaian lah. Jamak takhir boleh, takdim boleh. Dan lebih baik kalau kita urus waktu ni 4 waktu setempat, 4 waktu di satu tempat perhentian. Macam mana? Zuhur kita niat, kena niat lah, niat tangguhkan ke dalam waktu asar. Kalau tak niat nanti berdosa. Jamak takhir dia kena niat dalam waktu pertama untuk menolak solat ni ke dalam waktu kedua. Jamak takhir niatnya dalam waktu. Bila masuk aja zuhur, dia kena buat satu keputusan sama ada dia sembahyang jamak takdim ke takhir. Dia niat aku tangguhkan zuhur ke dalam waktu asar. Kena niat. Kena bagi taklimat. Ketua rombongan merancang dan minta peserta mari kita berniat tangguhkan solat zuhur ke dalam waktu asar. Gitu. Pasal niat.
Kalau tidak, boleh buat jamak takhir, boleh, tapi berdosa. Orang lain buat tak dosa, dia buat berdosa. Sebab dia tak ada set, tak ada rancang, tak ada niat. Yang paling bagus pukul 7 petang. Ketua rombongan beritahu pukul 7 petang kita akan berhenti satu tempat, kita sembahyang zuhur situ, asar situ, maghrib situ, isya situ. 4 solat satu tempat. Yang tu paling baik sekali. Boleh. Tapi takut baik rosak apa semua pula lah. Sampai pukul 7 dia nupi tandai ni kelar kabut pula. Tak lagi jamak tak dan. Harap-harapnya atok bagi elok ha? Sampai 6.45 ke nak pergi ambil semayang dulu apa kan. Pukul 7 kita semayang zuhur, asar, maghrib. Setelah jatuh matahari tunggu macam tu, minum kopi apa situ. Ini yang paling baik sekali. Takhir pun berlaku, takdim pun berlaku. Takhir tu zuhur asar, takdim tu maghrib isya. Ini tak payah. Ya. Ubah. Boleh. Tapi kena niat dalam waktu zuhur tu lah. Dan masuk asar dah baru kita fikir takhir jadi dosa. Jamak boleh buat tetapi berdosa. Jadi qada zuhur tu qada. Tuan-tuan tengok muka surat 42. Perbezaan di antara jamak taqdim dan jamak ta'khir di sudut hukum adalah seperti berikut. Syarat jamak taqdim ada 3. Berniat jamak dalam solat pertama, bukan dalam takbiratul ihram no. Niat jamak tu jamak taqdim lah. Berniat jamak taqdim dalam solat pertama. Makna dalam solat zuhur tu kena ada niat jamak taqdim, barulah boleh lepas bagi salam jangan lambat-lambat terus mai asar. Yang kedua, syarat jamak taqdim yang kedua tertib antara dua solat yang dijamakkan, iaitu mesti mendahulukan solat zuhur atas solat asar. Sebab dia tuan waktu. Orang panggil tuan rumah. Buat dia dulu. Waktu zuhur kena sembahyang zuhur. Jangan songsang. Zuhur dulu baru asar. Dan mendahulukan solat maghrib atas solat isya. Jika dilakukan sebaliknya, kalau buat terkalih, buat asar dulu baru buat zuhur, zuhur sah, asar tak sah. Zuhur sah, asar tu tak sah. Jamak tu tak betul pasal terkali. Yang batalnya asar sebab waktu asar belum masuk, itu satu. Yang kedua kerana tidak tertib. Asar itu memang status dia tidak sah. Jangan buat asar dulu, buat zuhur dulu baru asar. Maka jamak tu tidak sah. Zuhur sah. Zuhur sah. Zuhur kalau dia buat qasar dalam waktu zuhur, jadi qasar je lah, tak dijamak. Yang ketiga, mesti bersegera mualat antara solat pertama dan kedua. Semayang zuhur selesai dah, sakit perut pula dah, pergi tandas, tunggu lebih pada 3 minit habis lah. Asar tu jangan buat lah. Zuhur sah, asar tu tidak boleh dikerjakan, tunggu waktu dia masuk. Dia jadi qasar sajalah, jamak tak boleh. Habis, selesai tu. Sementara syarat jamak takhir pula adalah seperti berikut. Berniat jamak di dalam waktu pertama. Kalau dalam perjalanan tu niat atibah, atas kereta. Kalau kita duduk di hotel, dalam bilik hotel lah, zuhur masuk ni tak larat, petang lagi lah. Niat aku tangguhkan solat zuhur ke dalam asar. Jadi nanti bila semayang tak perlu niat jamak dah. Kerana niat jamak takhir bukanlah semayang, dalam waktu pertama. Yang tu dalam solat pertama. Bisa tu. Bukan di dalam solat pertama. Cuma disunatkan berniat jamak takhir dalam solat pertama. Sunatlah, kalau tak niat pun tak apa. Dia macam tawaf. Tawaf sunat niat, tak niat pun tak apa. Sebab dah termasuk dalam niat ihram. Kita niat ihram tu termasuk sekali niat tawaf dan niat sa'i.
Tapi sunat lah kita perbaharui niat kan. Ni aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala 7 pusingan. Aku sa'i umrah 7 kali. Tak niat tak apa. Dia masuk dah. Kita niat takhir dalam waktu pertama. Nanti bila kita semayang je 2 zuhur 2 asar tu tak niat jamak takhir pun tak apa. Cuma disunatkan berniat jamak dalam solat pertama. Yang kedua, disunatkan tertib antara 2 solat. Tak tertib pun tak apa. Kalau nak semayang jamak takhir, nak semayang asar dulu ke zuhur dulu? Jamak takhir saya katalah pukul 6 petang. 6 petang nak semayang asar dulu ke zuhur dulu? Jawapan dia mana dulu pun tak apa. Macam tu. Kalau kita kata jamak takdim 2 petang, semayang zuhur dulu ke asar dulu? Dapat markah penuh zuhur dulu. Kalau kita tangguhkan zuhur ke dalam waktu asar, pukul 6 petang baru kita semayang, kita nak semayang asar dulu ke zuhur dulu? Mana-mana pun tak apa. Tetapi yang afdalnya mana dulu? Ini satu soalan. Yang afdalnya zuhur dulu. Banyak orang dia ingat asar dulu. Dia bukan kira tuan rumah. Ya betul lah. Qila dikatakan tuan rumah asar, kita buat asar dulu. Tapi yang al-mu'tamad fil fiqh syafi'i, yang mu'tamadnya kita ikut turutan jadual waktu. Walaupun pukul 6 kita buat zuhur dulu, kemudian baru asar. Yundabu tertib, disunatkan tertib. Kalau takdim wajib tertib, wajib zuhur dulu. Kalau takhir sunat zuhur dulu. Tapi amalan orang banyak buat asar dulu. Betul ke tak betul? Betul tak? Siang tak nampak sangat. Malam kita boleh tahu. Banyak orang kalau pukul 11 malam dia akan buat insya dulu. Insya dulu. Macam mana kita boleh tahu? Pasal dia buat 2, lepas tu dia buat 3. Kalau nak pahala sunat, buat 3 dulu baru 2. Walaupun dalam waktu insya, buat maghrib dulu. Dalil dia, guru saya Syekh Mustafa Bura, dia kata dalil dia Nabi lah. Nabi di Padang Arafah buat jamak takdim tak apa. Bila jatuh matahari, Nabi bergerak ke Muzdalifah. Sahabat tanya di mana kita akan salat? Nabi kata as-salatu hunaka. Salat di sana, yakni di Muzdalifah. Dan Nabi kata dekat sahabat, kita akan buat jamak takhir. Niat tangguhkan maghrib ke dalam waktu isya. Sebaik saja sampai Muzdalifah, ni pertambat kenderaan di kemah masing-masing, Nabi suruh Sayyidina Bilal azan, iqamah, faqaddama al-isya. Nabi mendahulu maghrib. Nabi sembahyang maghrib dulu 3 rakaat. Lepas tu baru sembahyang isya. Jamak apa tu? Takhir. Nabi sembahyang maghrib dulu baru isya. Tak payah gaduh bab ni, tak payah gaduh. Kalau orang nak sembahyang isya dulu boleh. Waktu itu waktu isya tuan rumah. Dia kalih ke mana pun tak apa. Tapi kalau kita jadi imam, kita kena bagi tahu. Sagi celaru orang, dia orang mengaji dengan Ustaz Zamri, niat maghrib tu, imam niat isya. Tak apalah, boleh tambah 1. Imam 2, kita tambah 1. Boleh ya? Tapi sekejap lagi, dia sembahyang maghrib 3, kita pula nak sembahyang isya 2, tak ikut lah. Kita qasah, dia tamam. Apapun tu imam, kita ikut imam. Kalau imam kata kita buat isya dulu, jangan gaduh. Gaduh, jangan ikut dia. Kita ikutlah. Kalau dia nak buat isya dulu, kita yang dia buat isya. Dia buat maghrib, tanya dulu lah. Jamak takhir kena tanya, buat apa dulu. Tak tanya, ini payah nak ikut. Tapi kalau saya jadi imam, saya akan buat maghrib dulu. Sebab sunat tertib. Ya. Dia tak ada niat untuk jamak. Kita kata kita ni bermusafir, kita nak jamak, tapi makmum tu tak ada niat nak jamak. Lepas kita bagi salam, Ditambah. kita kata nak buat jamak ni, dia kata dia tak ada niat tadi, kata nak buat jamak. Tak niat dalam solat dia tu. Kalau jamak takdim dia tak niat, dia tak boleh ya. Dia boleh ikut solat pertama aja, solat kedua dia kena tunggu waktu masuk. Kalau jamak takhir boleh. Sama
Kalau dia niat dalam waktu pertama untuk menangguhkan, itu memang betul. Kalau dia tak niat pun boleh, tapi jadi qada. Jamak takhir niat dalam waktu pertama. Kalau dia niat, alhamdulillah. Kalau dia tak niat pun, takkan dia tak sembahyang. Kok mana pun dia kena sembahyang dua solat tu. Cuma status zuhur dia menjadi qadaan. Kalau jamak takdim, siapa yang tak niat jamak dalam solat pertama, memang tak boleh buat jamak. Buat zuhur sahaja. Asar perlu tunggu waktu dia masuk. Okey, disunatkan tertib antara dua solat. Jika didahulukan solat kedua atas solat pertama, ia tidak membatalkan solat dan tidak membatalkan jamak. Walaupun macam tu, sebaik-baiknya buat maghrib dulu, kemudian baru insya. Buat zuhur dulu, kemudian baru buat asar. Sunat bersegera. Jamak takhir ni sunat bersegera. Mualat antara solat pertama dan kedua. Bila sebut sunat bersegera, tak segera pun tak apa. Jamak takhir akan tetap sah walaupun diselangi dengan masa yang panjang antara solat pertama dan kedua. Ini pengalaman saya lah. Kadang-kadang mengajak tempat yang jauh, mengajak maghrib ni, kuliah maghrib. Musafir kita. Kita sampai tu orang dah tolak meja kuliah ni dah. Ada roda kan, bertolak tu. Kita tak mayang maghrib lagi. Macam mana nak buat? Kita niatlah takhir, aku tangguhkan solat maghrib ke dalam waktu. Duduk sini mengajak, orang kan tahu. Orang yang mengaji semua sembahyang maghrib, ustaz tak sembahyang maghrib. Tapi kita tak dosa sebab kita niat menangguhkan, lagipun kita musafir. Kan? Musafir. Contohlah kuliah maghrib di Ipoh. Dari Penang pergi Ipoh, sampai-sampai orang tolak meja dah kuliah maghrib. Niat takhir. Nanti sembahyang maghrib ya. Habis kuliah, orang qamat tu qamat apa? Isyak. Apa? Tafadhal, suruh kita jadi imam. Kita maghrib tak mayang lagi. Tak apa, jamak takhir boleh mayang isyak dulu, maghrib kemudian. Walaupun sebaik-baiknya buat maghrib dulu. Kita pun jadi imam maghrib. Isyak. Maghrib tak mayang lagi. Jadi imam isyak. Yang baiknya lepas bagi salam terus bangun untuk solat kan, tanpa wirid. Kalau tak wirid, orang kata Ustaz Zamri Wahabi pula. Salah. Pengalaman lah. Tak apalah, jamak takhir boleh wirid. Dia bukan wajib mualat. Betul tak? Sunat mualat. Lagipun kita nak hurai ke orang, nak habaq kata musafir. Lagi orang tengok bagi-bagi salam bangkit sembahyang sunat. Nepa ingat kita sembahyang sunat, kita sembahyang maghrib. Payah nak fahamkan orang. Kata orang cop tu Wahabi. Tanpa wirid, tanpa doa, cop Wahabi. Naya kita menimbulkan fitnah. Jadi kita wirid pun panjang. Kadang-kadang dia orang suruh baca tahlil pula dah. Tahlil, ustaz buat tahlil sikit. Sikit aku maghrib tak mayang lagi. Kita pun baca tahlil, doa semua. Habis tu orang sembahyang ba'da isya, kita baru sembahyang maghrib. Kita buat isya dulu, maghrib kemudian. Tak apa, jamak takhir. Kita tak mualatkan, kita selang dengan wirid dan tahlil. Tak apa, jamak takhir. Sebenarnya jamak takhir lebih mudah daripada jamak takdim. Dia yang penting niat dalam waktu pertama. Waktu kita nak duduk kursi kuliah ni, kita niat, aku tangguhkan solat maghribku ke dalam waktu isya. Itu je. Kemudian nanti nak buat maghrib dulu kan, nak buat isya dulu, tengok kesesuaian lah. Takkan saya habis sembahyang maghrib kot, lagi orang tengok pelik kan. Kita main isya. Dalam hati duk ingat lepas-lepas isya ni, bagi-bagi salam nak bangkit, nak bangun. Tapi, tak payah bangun lah, wirid lah. Faham no? Yang saya buat tu jamak takhir. Dia orang buat ba'da isya, kita baru buat fardu maghrib. Siapa pun tak tahu. Berapa rakaat? 3 rakaat. Mungkin ada orang tengok, orang kata Ustaz Zamri sembahyang witir. Dia lah witir maghrib tu. Tak payah abang ke orang, di sinilah saya beritahu. Kalau kita sampai tepat, kita sembahyang maghrib bersama orang lah. Dan kita tak buat jamak juga, tak sesuai pasal kita nak kuliah, nanti takkan lepas kuliah kita nak balik terus. Dalam keadaan macam tu, kita sembahyang maghrib berjemaah, lepas kuliah insya-Allah berjemaah. Takut timbul fitnah kan. Mengelak daf'ul mafsadah tu lebih baik daripada jalbil maslahah. Okey, habis soal jawab sikit.
Kemudian kita berhenti rehat lah 12.30, 12.25 dah. Ada soalan tak? 6. Kenal dah kot. Saya ni Zamri bin Hashim, tapi bukan timbalan mufti Perak. Tulisan ni Zamri bin Hashim. Tulisan sama, umur tak sama, muka tak sama, negeri tak sama. Raja tak sama. Saya ada sekolah sendiri nama Ma'had Taujih Islami. Kalau belakang buku ni ada At-Taujih Training tu, tu buku-buku yang Al-Faqir susun lah. Belajar sekolah rendah di Penaga SK Pasir Gebu, Sekolah Kebangsaan Pasir Gebu sampai J6. Kemudian menengah ke Pondok Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, tempat Syekh Nikmat, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Abu Bakar Awang. Semua tu dah meninggal dunia lah, pengasas-pengasas. Lepas itu pergi Syria. Seminggu sebelum pergi Syria, direzekikan Allah kahwin dulu. Kahwin seminggu, bukan bulan madu lah, minggu madu. Kemudian saya pergi Syria, isteri tak pergi sebab dia tak buat pasport. Kahwin ni rezeki mengejut. Tok Guru sakit, nak bagi kahwin. Saya pergi Syria 2 minggu, duduk Syria 14 hari, dapat berita dia meninggal dunia. Itu cerita dia. Jadi saya kahwin gantung panggil. Kahwin gantung, bukan gantung tak bertali, itu lain. Nikah gantung 2 tahun. Lepas tu cuti musim panas, saya balik ambil isteri pergi sana. Saya mengaji 4 tahun, isteri saya mengaji 2 tahun saja. Sekarang saya buka sekolah di kawasan Bendang, keliling sawah padi di Kota Aur, Penaga, Pulau Pinang. Ada kiri kanan ada. Ya. Ya. Tengah Bendang, sekolah agama di tengah Bendang. Musim padi banyak semut cali. Semut yang tu lah, yang merah tu. Saya tak pernah kena. Dia suka pelajar. Saya duduk bersama pelajar, rumah pun dalam tu. Dalam pondok moden. Sudah berkahwin, isteri seorang, anak 6. Anak 6, 2 lelaki, 4 perempuan. Gitu. Ada soalan? Alhamdulillah. Jadi produk kami Ma'had Taujih ni buku-buku. Tak ada kopi, tak ada teh ke. Kami produk buku. Pesanan nasihat daripada Ayahanda Syekh Ahmad Fahmi lah. Dia kata kalau jual ubat, ada yang serasi, ada yang tambah sakit. Dia kata kalau hantar jual ubat, hantar duk kata bagui-bagui, orang makan-makan sakit, orang persalahkan kita. Tapi kalau jual buku, jual kitab, insya-Allah meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Itu nasihat dia lah. Jadi buku banyak lah. Dekat lah ni 13 judul, dan ada lagi yang sedang diusahakan. Saya buat bersama pelajar type. Kitab-kitab ni kami mengaji di sekolah. Saya ajak pelajar, bila khatam je kita akan keluarkan. Asal kita Arab. Al-Munziri ni kita Arab, 40 hadis. Tagnya Arab, kita siap. Mereka buat je, mereka type. Saya tengok, di situlah belajar BM. Mata pelajaran BM tu tak ada. BM dalam kerja buat ni lah, tata bahasa ke apa ke. Kita semak-semak sikit. Kemudian kita keluarkan. Ni apa yang anak-anak mengaji lah. Mereka mengaji hadis. Saya huraikan hadis, dia turunkan dalam bentuk kitabah, dalam bentuk penulisan. Kalau mereka mengaji sirah Nabi, Khulasah Nurul Yaqin yang Arab, khatam kitab buat keduri, hampa mesti siapkan kitab. Jadi setiap kelas itu ada tugas. Tapi last saya semak lah tata bahasa teruk budak-budak kan. Baris, silap, bahasa kita semak tu pun masih ada kesilapan. Jadi itulah penghasilan. Usul fiqh kami baca waraqat.
Imam Haramain, syarah Imam Mahalli. Habis dalam 4 bulan mesti keluarkan dalam bentuk cetakan. Jadi kita jual. Pasaran saya ni ustaz-ustaz lah. Ustaz ni mengajar usul fiqh, ustaz ni mengajar, Ustaz Yusran mengajar sini kan. Jadi sirah Ustaz Muhammad Bakri. Ya makcik. Ada di belakang ni, ada sanad. Di belakang ni insya-Allah. Ya, sanad sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanad ambil daripada Syekh Fahmi Zamzam, daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Al-Maliki Muhammad bin Alawi. Ya, talaqi macam ni lah. Mengaji berguru berhadapan. Ya. 40 kerana ada athar ataupun ada satu dalil siapa yang man hafiza an ummati 40 hadithan, siapa yang menjaga untuk umatku ataupun menghafal, menulis, semua itulah dalam hafizah tu. Siapa yang mengawal, memelihara 40 hadis untuk umatku, hasyarahu Allah ma'a zumratil fuqaha, dia akan dibangkitkan bersama para ulama. Itu. Jadi penulis kerja dia sekurang-kurangnya 40 hadis ni kita nipis lah. Nak tulis kitab tebal-tebal, kita usaha buat tulisan 40 hadis, kumpul. Bagi pelajar pula, hafal, carilah hadis pendek-pendek 40. Kita bukan ulama, tapi nanti terkejut kita bangkit bersama ulama. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, oi, aku ni siapa? Macam mana jadi macam ni? Rupanya kita hafal hadis 40. Yang pendek-pendek, innamal a'malu binniyat, al-haya'u minal iman. Boleh juga faham, mengajak 40 hadis, menulis 40 hadis, menghafal 40 hadis. Alal aqal lah, orang Arab kata sekurang-kurangnya. Kalau boleh ribuan tu lebih lagi lah. Dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama para ulama yang hebat-hebat di akhirat. Itu yang Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada. Itu kan, kita bukan Nabi tapi kita nak berkumpul bersama Nabi. Kita bukan alim teramana tapi di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong bersama golongan-golongan ini. Ya, sebab tu 40. Dan Imam Nawawi bila 40 dia 42. Dia ada bonus 2. Imam Muziri 40 tepat. Itu pun ialah masing-masing ulama dia ada tersendiri. Syekh Ahmad Fahmi 40 mesti 42. Ada yang 56 pun ada. Imam apa dia buat, dia tulis 40 tapi dalam 56. Ada juga. Tak salah Ibnu Rajab Al-Hambali 40. Jodoh dia 40. Baca dalam week ni lebih ni 56. Bukan dia tipu dah. Kita pun tak tahu angka-angka ni apa rahsia dia. Ada rahsia. Ya. Pelajar 60 orang. 60 orang, 50 lelaki, 10 perempuan. Perempuan baru buka. Pelajar di sana. Umur menengah 13. Umur 13 tahun sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, hadirin hadirat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.